الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya kasihi seluruh ahli jawatankuasa surau, tuan-tuan imam, tuan haji, hajjah, tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu, para hadirin sidang jemaah. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur yang tidak terhingga kita rafakkan ke hadrat Allah. Pada malam ini dapat kita bertemu dan melapangkan sedikit masa duduk di dalam majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga. Agak lama juga saya tidak berkunjung di surau Desa Guru ni. Rasanya sebelum Covid dulu kot last. Kita bawa tafsir surah Al-Mulk. Terpisah hubungan. Baik tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dikasihi sekalian, malam ni kita nak buat sedikit ulang kaji sempena bulan Rajab, peristiwa Isra' wal Mi'raj. Yang mana kita akan lihat ayat pertama. Ayat pertama dalam surah Al-Isra'. Betul-betul tengah-tengah Al-Quran tu, juzuk 15. Di awal juzuk 15, dia mula dengan surah Al-Isra'. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah, dialah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya, supaya kami perlihatkan kepada dia sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, lagi Maha melihat. Baik. Surah ini secara jelas tuan-tuan dimulai dengan kalimah Subhana, Maha suci Allah. Dan dalam Quran kalau kita perhati, ada lebih kurang 7 surah. Ada lebih kurang 7 surah yang dimulai dengan kalimah Subhana ataupun yang seumpamanya Sabbaha lillah guna fi'il madhi. Ada yang yusabbihu lillah fi'il mudhari' dalam surah Al-Jumu'ah misalnya. Kemudian ada juga fi'il amar, sabbihis marabbikal a'la. Kalau dibilang-bilang ada 7 surah. 7 surah itu dipanggil al-musabbihat. Ada surah Al-Hadid, surah Al-Hashr. Jadi termasuklah surah Al-Isra' ini. Subhana. Subhana dia adalah kalimah pertama disebut tanzih. Kalau kita mengaji ilmu tauhid, ilmu akidah, kita akan jumpa istilah tu, tanzih. Subhana. Apa dia tanzih? Kita menyucikan Allah dari sebarang sifat kekurangan. Kita menyucikan Allah daripada sifat-sifat yang tidak layak baginya. Kalau kita baca dalam surah Al-Ahqaf, ayat-ayat terakhir surah Al-Ahqaf,
disebut subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selalu kita baca doa penutup dalam surah Al-Ahqaf ayat tu sebenarnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Dia berkata Allah ni ada anak, maha suci Allah. Allah ni zalim, Allah ni tak adil, maha suci Allah. Allah ni lemah, Allah ni macam-macam lah yang mereka duk fikir. Yang tak layak bagi Allah, semua itu kita bersihkan. Jadi tanzih ni maksudnya kita bersihkan. Subhana. Begitu juga kita lihat antara lain dalam surah Al-Baqarah, cerita bagaimana ketika Allah nak jadikan Nabi Adam khalifah, malaikat pun pada awalnya bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kenapa engkau nak jadikan khalifah yang nantinya mereka berbunuh-bunuh, berperang, bergaduh, menumpahkan darah? Allah jawab, ini a'lamu ma la ta'lamun. Dan pada ayat 32 terbit satu kalimah perkataan daripada para malaikat, qalu subhanaka la ilma lana. Subhana, maha suci Allah. Duk berasa macam ada sangka buruk dengan Allah, seolah-olah Allah tidak bijak, seolah-olah Allah tidak mengetahui apa yang nak diciptanya. Maka malaikat segera menyebut subhana, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada pengetahuan pada kami melainkan apa yang engkau ajarkan. Jadi bila kita sebut zikir subhanallah, subhanallah, bukan sekadar zikir, tetapi sebenarnya kita sedang memasak jiwa kita, hati kita dengan tauhid, membersihkan Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Jadi dia bukan sekadar zikir, tapi memantapkan akidah kita. Memantapkan akidah kita. Itu satu. Kemudian kalimah subhana juga selalunya digunakan untuk menyatakan rasa ta'ajub. Jadi tanzih, kemudian ta'ajub. Ta'ajub ni kita rasa pelik lah, rasa hairan, mengagumkan. Jadi Isra' Mi'raj satu cerita yang pelik, sehingga akhirnya bila kita dengar satu babak ke satu babak perjalanan Nabi daripada Mekah ke Palestin, naik ke langit, apa semua tu, kita tak mampu nak kata apa-apa tuan-tuan, melainkan yang akan keluar daripada mulut kita subhanallah, 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 subhanallah. Ta'ajub. Ta'ajub. Masya-Allah. Jadi kalau kita boleh didik, boleh biasakan diri kita, anak-anak kita, bila tengok benda-benda yang mengkagumkan, sebut subhanallah. Kalau anak-anak kita generasi muda ni kadang-kadang perlu diingatkan. Dia tengok benda-benda pelik, dia wow kan. Dia wow dulu. Kan? Kok hak cara barat dia jadi amazing. Amazing dulu. Hak tu kemudianlah subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha hebat Allah. Itu dipanggil ta'ajub. Jadi ta'ajub ni memang bahasa Arab yang kita pun dah guna dalam bahasa Melayu. Ta'ajub, ajaib. Okey, baik. Subhanalladzi asra, maha suci Allah, dialah Tuhan yang asra. Asra memperjalankan. Asra memperjalankan. Asal kalimah asra ini dalam bahasa Arab sara. Sara fi'il madhi dia, yasiru sayran, dia punya masdar. Di sini dia mazid, dia ada penambahan huruf alif, asra. Asra ni fi'il madhi dalam bahasa Arab, past tense. Yusri fi'il mudhari' dia present tense, isra. Jadi kita sebut Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ni datang dari kalimah asra. Asra, yusri, isra. Kalau sara ni berjalan sendiri, tapi asra dibawa berjalan atau diperjalankan. Itu beza. Dari sudut bahasa Arab tu kita dah faham dah. Oh, Nabi bukan berjalan sendiri, dibawa berjalan atau diperjalankan. Contoh mudah-mudah kalimah-kalimah Arab yang kita biasa dengar, kharaja.
Kharaja ni keluar. Kita keluar sendiri. Habis sembahyang Isyak lagi kita keluar. Keluar pada surau. Itu kharaja. Tapi kalau tambah alif kat depan, akhraja, kita dibawa keluar. Kita tak nak keluar, nak tidur dalam surau ni sampai tok siap heret kita bawa keluar. Itu akhraja, dibawa keluar. Ya. Begitulah. Jadi Nabi bukan berjalan sendiri. Kalau berjalan sendiri memanglah pelik tuan-tuan. Macam mana daripada Mekah nak ke Palestin misalnya kan. Tetapi Nabi dibawa berjalan. Siapa yang bawa berjalan? Allah. Di situlah ada watak-watak burak, ya, satu spesies binatang yang sangat-sangat laju. Kenderaan yang ditunggang oleh para Nabi. Burak ni kenderaan para Nabi. Bukan Nabi Muhammad sahaja yang pernah menunggang atau menaiki. Disebut juga dalam kitab-kitab tafsir, Nabi Ibrahim antara lain yang pernah diberi peluang menaiki burak, kenderaan para Nabi. Tok guru kita selalu buat contoh mudah ni, kita ulang-ulang bagi ingat je tuan-tuan, bagi lekat, bagi hadam. Contoh paling mudah ialah seekor semut. Kalau dia nak pergi satu tempat yang jauh, dia sendiri berjalan, memang lambatlah sampai. Tapi kalau semut tu kita letak dalam kereta kita, kita pecut, dia naik kereta kita, sekejap je sampai. Selesai urusan, patah balik. Begitulah situasi yang dialami oleh Nabi SAW. Dia bukan berjalan sendiri, tapi dibawa berjalan. Itu asra. Habis. Bi'abdihi, maha suci Allah, dialah Tuhan yang telah memperjalankan hambanya. Bi'abdihi, ya, abdihi hamba. Abdun, jamaknya ibad. Kita orang Melayu gandingkan. Hamba, abdi. Ni bi'abdi, abdi. Itu taukid dah tu. Dah hamba, abdi lagi. Hamba, abdi. Tu cara kita orang Melayu kan. Tak apalah, tak ada masalah. Malam Lailatul Qadar. Lailatul dah malam dah. Disebut lagi malam Lailatul Qadar. Ya. Minyak atar. Atar tu dah minyak dah. Itu cara kita. Ya. Baik, maha suci Allah, dialah Tuhan yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Sudah pasti tidak lain tidak bukan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi di sini ada perbincangan. Kalau tengok dalam kitab-kitab tafsir, sengaja ulama melontarkan persoalan-persoalan untuk kita renung, kita fikir dan menggali hikmah-hikmahnya. Kenapa Allah tak sebut nama Nabi direct pada ayat ini? Subhanallazi asra bi Muhammad. Kan jelas yang Isra Mi'raj tu Muhammad. Ataupun boleh guna gelaran-gelaran Nabi yang banyak. Nabi ada gelaran Toha, Yasin, Mustafa. Sebaliknya Allah menggunakan kalimah bi'abdihi. Bi'abdihi. Baik. Jawapannya tuan-tuan para hadirin, pertama sekali, hamba ini adalah gelaran yang paling tinggi Allah berikan kepada kita manusia ni. Gelaran yang paling tinggi apabila Allah menggunakan kalimah hamba. Ya, seperti dalam ayat ni. Hatta kita baca surah Al-Kahfi, di awal surah Kahfi kan, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Lepas tu kalau kita baca di belakang surah Kahfi tu, kisah Nabi Musa bertemu Nabi Khidir, fawajada abdan min ibadina. Ya, abdan. Jadi hamba adalah gelaran yang paling tinggi Allah gunakan kepada kita, manusia ni, ataupun makhluk yang bernama insan. Tu bi'abdihi. Ya. Itu satu. Kemudian Allah sebenarnya telah memberi satu pengiktirafan kepada Nabi kita bahawa engkau wahai Muhammad layak disebut sebagai hamba-Ku. Nabi dapat cop sirim lah, mencapai piawaian. Wahai Muhammad, kamu layak disebut sebagai hamba-Ku. Itu yang mahal tu tuan-tuan. Ya. Kerana apa? Kerana terbukti. Kalau kita baca sejarah,
sirah perjuangan Nabi dalam menyebarkan Islam di Mekah terutamanya. Nabi pernah ditawarkan oleh orang-orang kafir, ditawarkan dengan harta yang banyak. Hei Muhammad, kamu nak apa sebenarnya? Kalau kamu nak harta, bagi tahu, kami boleh kumpul. Tapi syarat jangan cerita pasal Islam. Kami tak nak dengar Islam-Islam. Adakah Nabi terima tawaran itu? Jawapannya tidak. Kenapa? Kerana Nabi bukan hamba harta, hamba Allah. Sagi datang lagi pujuk, hei Muhammad, kamu nak apa sebenarnya? Kamu nak jadi ketua ke? Kalau nak jadi ketua tak ada masalah, kami boleh lantik kamu. Tapi jangan cakap berhala yang kami sembah ni sesat. Kami tak nak dengar sesat-sesat ni. Nabi tolak kerana Nabi bukan hamba pangkat tahta. Tawarkan wanita pula yang paling cantik, pilihlah mana satu yang kamu nak Muhammad. Tapi jangan ceritalah halal haram dosa pahala ni, kami tak suka. Ya, semua tawaran-tawaran itu tuan-tuan ditolak oleh Nabi SAW kerana Nabi bukan hamba perempuan, bukan hamba wanita, bukan hamba nafsu, bukan hamba dunia. Nabi hamba Allah. Jadi layak, ya, Nabi mendapat pengiktirafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi saya, bila kita berada dalam bulan Rajab ini tuan-tuan, dia adalah bulan untuk kita sama-sama bermuhasabah, duduk menung sebelum tidur tu, tanya pada diri kita bermonolog, ya, adakah layak kita ni disebut sebagai hamba Allah? Kalau kita meninggal dunia, adakah kita akan dapat, ya, sambutan welcome daripada Allah, selamat kembali hambaku, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita nak dengar ayat tu nanti tu, masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku. Allah kata masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku dan persilakan masuk ke dalam syurga. Wadkhuli jannati. Jadi Allah guna hamba kat situ. Allah hanya menerima hamba dia yang baru layak masuk ke dalam syurga. Kalau kita tak mencapai piawaian, tak memenuhi kriteria ciri-ciri sebagai seorang hamba, habis kita ni apa tuan-tuan? Kita ni hanya makhluk Allah je. Makhluk ni samalah macam pokok, macam binatang kan. Bukit bukau, cakrawala, tanah, air, itu makhluk Allah. Tapi kita bukan sekadar makhluk Allah, kita nak jadi ibad. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Furqan, di hujung-hujung surah Al-Furqan tu, tak silap saya bermula ayat 63. Nanti balik tengoklah, 63 panjang sampai habis surah Al-Furqan tu. Ya, di situ Allah senaraikan ciri-ciri hamba. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna. Ya, ciri-ciri hamba Allah itu apabila dia berjalan di muka bumi, dia berjalan dalam keadaan hauna, merendah diri. Itu mula-mula sekali Allah sebut, hamba mesti merendah diri. Kalau dia sombong bongkak, itu bukan hamba lah. Itu jadi hamba dunia, jadi hamba pangkat, jadi hamba macam-macam, na'udzubillah. Ya, orang bekerja sampai tak sembahyang tuan-tuan, hamba kerja. Bukan salah kerja tu, baguslah kerja mencari rezeki. Tapi sampai tak sembahyang, masalah. Ya. Dalam surah Al-Furqan tu panjang disenaraikan ciri-ciri ibad wa ibadur rahman. Yang tu kalau kita bahas jadi satu sesi kuliah khas pula. Ya. Okey. Jadi maknanya tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu, para hadirin sidang jemaah yang dikasihi sekalian, ini yang kita nak kempen, yang kita nak serapkan, yang kita nak tanam kepada diri kita, anak-anak, ahli keluarga, masyarakat, supaya memposisikan kembali diri kita ni sebagai hamba Allah. Sebab tu saya selalu pesan, jangan tertipu dengan gelaran-gelaran dunia yang ada. Ada gelaran tu tak ada masalah sikit pun. Gelaran Tan Sri, gelaran Datuk yang berhormat, seniman, profesor. Ya. Baru ni saya buat satu lagu tuan-tuan, lagu tu berjaya masuk akhir final dalam carta TV Hijrah. Kawan saya nyanyi, saya kompos lah. Kawan saya tu dapat anugerah artis solo terbaik. Satu gelaran artis solo terbaik, Syidi Khairan. Lagu tu lagu saya, alhamdulillah, lirik saya. Ya.
Jadi apa sahaja gelaran yang kita terima di dunia ni, jangan tertipu dengan gelaran itu, kerana hakikatnya kita balik kepada basic, kita ni hamba Allah. Jadi kempen kita ialah, saya dah masuk sedikit melangkah dalam industri nasyid, lagu-lagu Islamik ni saya selalu kempen kepada kawan-kawan, hatta yang mainstream pun saya kempen, jadilah artis yang bersifat hamba. Jadilah atlet sukan yang bersifat hamba. Jadilah pemimpin YB, ahli politik, ahli parlimen yang bersifat kehambaan. Jadilah profesor, jadilah usahawan, jadilah jutawan, jadilah siapa pun mesti hamba. Bila hamba selesailah tuan-tuan, kita sedarlah diri itu. Jadi masalah ni lupa yang kita ni hamba. Kan baru ni panas satu isu, duk panas balik isu ada artis perempuan melakonkan adegan ranjang. Saya tak nak sebutlah namanya, boleh tengok kat media sosial, TikTok apa semua jadi panas. Dia kata apa, kalau adegan ranjang itu memang permintaan daripada peminat, apa masalahnya? Dia kata gitu. Dan ini kehendak pengarah filem, kami bertindak secara profesional. Ini watak, bukan diri saya sebenar, ini hanya melakonkan watak. Adegan panas ranjang tu. Ya. Jadi kalau kita tanya satu soalan, kamu ni hamba Allah ke hamba pengarah filem tu? Pengarah filem suruh kamu berkemban, suruh kamu bercium, on the spot kamu taat, sedangkan Allah suruh jaga maruah kamu sebagai isteri orang, dah kahwin. Ya, Allah suruh tutup aurat dengan elok, Allah suruh jaga pergaulan, kamu tak taat pula. Pengarah filem, dan tu kamu ikut. Kamu hamba siapa sebenarnya? Dia mesti begitu tuan-tuan. Jangan lupa yang kita ni hamba Allah. Hamba Allah. Bila lupa dia jadi, kami artis memang macam ni. Dia kata, artis memang macam ni kehidupan dia. Dah ikut skrip nak macam mana? Macam tu ke alasan dia tuan-tuan? Kita kalau atlet sukan, memang kalau nak berlari mesti slow pendek. Dah memang atlet macam ni, dressing dia. Tak boleh buat apa dah? Takkan macam tu. Di mana kita letakkan kehambaan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini message kenapa ayat ini Allah tak letak nama Nabi Muhammad, tetapi menggunakan kalimah bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Baik, jadi bila hamba ni tuan-tuan, kita ni serba lemah, kita ni hina, kita ni dhaif. Kalau zaman hamba abdi kan, diikut je majikan dia kata apa, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Kita ni dengan Allah menurut perintah dia, tak ada nak komplain-komplain, tak ada nak tanya-tanya, ikut je apa Allah suruh, apa yang Nabi bawa, itulah kita, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat ya Allah. Itu baru betul hamba. Ya. Baik. Cuma ada satu ulasan tu saya kira sangat menarik, bila dia kata walaupun hamba tu kita faham maksudnya hina, kerdil, tetapi oleh kerana kita ni hamba Allah, dinisbahkan kepada Allah, hamba Allah, dia jadi mulia balik. Tapi mulia tu dengan sifat kehambaan pula. Macam kita kata contoh tukang kebun tuan-tuan. Tukang kebun ni orang nampak macam biasa-biasa je lah. Tapi kalau dia tukang kebun yang bertugas berkhidmat di istana raja, dengan tukang kebun sekolah, dua-dua sama tukang kebun, tapi yang tukang kebun di istana, lain macam dia. Sebab dia di istana kan, dia punya martabat tu terus nampak macam, wow, istana kot. Kan? Jadi begitulah kita ni hamba, tapi bila dinisbahkan kepada Allah, raja bagi segala raja, walaupun satu sudut kita ni hina, tapi bila kita berkhidmat dengan Allah, dia jadi mulia. Dan mulia itu kerana kehambaan tu lah, kerana ketaatan kita kepada Allah. Sebab itu ada ulama sebut, orang yang paling mulia di kalangan kita adalah orang yang paling merasa dirinya hamba, orang yang paling merasa dirinya hina. Hina dengan dosa, hina dengan kelalaian, hina dengan macam-macam kekurangan kita ni. Orang yang paling mulia adalah orang yang merasa dirinya hamba Allah, yang merasa dirinya hina. Dia tak berani nak sombong, dia tak berani nak bongkak, dia tak berani nak petikaikan hukum Allah, nak komplain sunnah Nabi dan seumpama. Dia tak. Inilah orang yang paling mulia. Ya.
Sehingga ada hadis yang disebut oleh Nabi SAW, yang saya ingat dia punya mafhum dia, Nabi kata, barang siapa yang merendah diri, menghina diri, Allah akan angkat darjatnya. Tetapi siapa yang membanggakan diri, menyombongkan diri, Allah akan hina dia sehina-hina. Sifir dia macam tu, dia terbalik. Ya, siapa yang merendah diri, sedar dirinya hamba, Allah akan angkat darjat dia. Allah sendiri angkat kedudukan dia. Tapi siapa yang menyombong diri, yang lupa diri, Allah akan rendahkan dia serendah-rendahnya. Begitu. Okey, habis. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah, dialah Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya lailan, pada satu malam. Lailan ni pun taukid dah tuan-tuan ya. Sebab kalimah asra tadi, asra tu sebenarnya ialah berjalan di waktu malam. Kalau tak sebut lailan pun dah faham dah, asra memang berjalan di waktu malam. Ini disebut lagi lailan, maknanya Isra' Mi'raj bukan waktu siang. Isra' Mi'raj berlaku pada waktu malam, ya, berlaku pada waktu malam. Baik, apa hikmah? Apa hikmah diperjalankan Nabi pada waktu malam? Pertama sekali, seperti yang tok-tok guru kita selalu sebut, ya, ini kita ulang-ulang tuan-tuan ya, bagi ingat, bagi hadam. Waktu yang paling baik kita bertemu dengan Allah adalah waktu malam lah. Itu nak cerita. Waktu yang paling indah untuk kita bermunajat kepada Allah, waktu malam. Sehingga masyhurlah dengan istilah qiyamul lail. Qiyamul lail, mendirikan solat malam dengan aktiviti-aktiviti selain pada solat, zikir, baca Quran, istighfar, munajat, waktu malam, ya. Lailan. Kita nak buat sembahyang hajat siang boleh, tapi jangan buat waktu-waktu yang diharamkan lah. Lepas asar tak boleh lah, ya. Tapi malam tu dia punya feel lebih lagi, lebih syahdu, ya, lebih privacy. Qiyamul lail ni waktu kita mengkhususkan masa hanya kepada Allah. Privacy, nak dengan Allah, tak nak orang lain ganggu. Kita nak berromantis, nak bermanja-manja dengan Allah Subhanahu Wa Taala malam lah, ya, lailan. Kemudian yang paling penting sekali kalau kita tengok perbahasan di kalangan para ulama, kenapa Isra' Mi'raj dibuat waktu malam? Malam ni gelap, tak nampak. Kerana malam itu simbol, dia kata, simbol bagi iman. Kenapa tak buat waktu siang? Pukul 10 pagi, waktu Abu Lahab, Abu Jahal tengah perkena roti canai, contohlah kan, pagi-pagi duduk sarapan, minum kopi. Nabi pun datang, tepuk bahu Abu Lahab. Ni, Lahab, tengok aku nak pergi Palestin ni. Nabi pun bergerak dengan burak kan. Syup. Siang-siang tu dia orang nampak Nabi bergerak. Hui. Kalau budak muda kata apa? Laju gila. Kan? Laju siut dia kata. Lajunya Muhammad ke mana pergi tu kan? Kot-kot lah nampak tu nak percaya kan. Tapi buat malam-malam tuan-tuan, gelap. Zaman tu tak ada lampu apa semua. Dengan perangai orang Arab Mekah, tahu je lah apa saja yang Nabi cerita semua dia orang tolak. Ini kan benda-benda pelik macam ni, benda-benda tak masuk akal. Cerita sampai naik ke langit apa semua. Oi. Kan dah menyusahkan seolah-olah. Kenapa buat malam? Buatlah siang bagi orang tengok. Maka ulama kata malam itu simbol bagi iman. Iman, perkara yang kita imani adalah perkara yang tak nampak. Macam mana malam kamu tak nampak gelap, itulah iman. Seksa kubur, siapa nampak seksa kubur? Tak nampak. Ya. Cerita akhirat, cerita syurga, neraka. Ni kita hadir majlis ilmu malam ni, masya-Allah, dikatakan para malaikat turut bersama-sama menaungi. Selama kita kuliah rasanya tak pernah tengok lagi malaikat. Setiap langkah kita Allah bagi pahala, dibuang dosa, pahala pun tak nampak. Kita pun tak tahu berapa jumlah pahala yang kita dah kumpul setakat. Dengan sedekah kita, dengan baca Quran kita, dengan taat ibu bapa, dengan macam-macam kan. Berapa pahala kita yang ada dalam akaun akhirat tu. Ya.
Ini benda-benda yang tak nampak. Itu iman. Dipanggil ghaibiyat kan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu percaya pada perkara ghaib. Dan ini sebahagian daripada akidah iman yang perlu kita gilat balik tuan-tuan. Sebab bila akidah kita semakin luntur, semakin lemah, akhirnya kita akan diserang dengan satu fahaman dipanggil fahaman maddiyah dalam bahasa Arab. Fahaman kebendaan. Ini yang menjadi masalah kita hari ini umat Islam. Fahaman kebendaan. Segala-galanya perjuangan dia benda. Dia mengukur seseorang berdasarkan benda, harta. Dia tak nampak lagi dah. Yang kata pahala, dosa, akhirat, syurga. Dahsyat, fahaman ni bahaya. Dan bukan kita menafikan harta tu, tapi bukan itu. Ya. Dalam surah Al-Hajj ada satu ayat tuan-tuan. Ayat 19 18 macam itulah. Falladzina kafaru qutti'at lahum siyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid. Orang-orang kafir kami akan potongkan kepada mereka satu pakaian daripada api. Allah buat satu blazer bagi pakai daripada api. Itu satu penghinaan. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Kemudian akan dituang air hamim yang menggelegak panas di atas ru'us, di kepala mereka atau ubun-ubun kepala. Tuang air panas. Ketika itu hancur luluh segala daging, usus ni, otak jadi cair habis semua. Menjerit-jerit, meraung-raung. Walahum maqami'u min hadid. Dalam menjerit-menjerit itu tuan-tuan kena pukul pula dengan pemukul besi hadid. Siapa pukul? Malaikat. Ya. Ayat tu punya gerun lah tuan-tuan, duk cerita pasal azab neraka, bagaimana dahsyatnya ahli-ahli neraka diazab. Tapi oleh kerana tak nampak tuan-tuan, dia tinggal macam tu je lah. Kan? Nanti kita keluar surau, keluar masjid, kadang-kadang jadi lupa. Itu iman tu, nak menggilap iman. Ya. Bagaimana kita nak mendidik iman dalam diri kita, anak-anak kita ni, zaman handphone ni tuan-tuan 24 jam dia orang pegang. Dalam bilik tutup pintu kita rasa selamat, anak-anak kita dalam rumah, tapi dalam ni pun macam-macam mendalah dia. Takkan kita nak pantau 24 jam? Itu nak dimasukkan iman. Alung, ayah tak nampak apa kamu buat, tapi malaikat catat apa yang kamu buat. Allah tahu apa yang kamu buat. Ingat tu. Macam mana kita nak didik mereka dengan iman? Anak saya hak perempuan nombor 3 duk ambil SPM. Tengok dia duk stres lah nak periksa SPM kan. Tambah jadi pelajar harapan sekolah pula gitu gini, lagi tekanan tu kuat. Saya kata, Sofia, kamu buat sehabis baik, lepas tu dah salah. Sebab kita ada peperiksaan yang lebih dahsyat daripada peperiksaan SPM ni. Peperiksaan dalam kubur, peperiksaan di padang mahsyar. Hak tu nak kena stres betul. Hak ni buatlah, ya buat yang terbaik. Tapi bukan ini segala-galanya. Ya, kok tak lulus SPM bukan gelap masa depan? Belum. Banyak je orang yang berjaya tanpa SPM misalnya. Kan? Kan ada kes kadang-kadang gagal SPM bunuh diri tuan-tuan. Kalau orang bukan Islam tu tak apalah satu hal. Kan? Ini masalah akidah, masalah iman itu yang mesti digilap balik. Dulu masa PKP tuan-tuan, kan banyak kita pun jadi risau kes bunuh diri. Bunuh diri, tekanan ekonomi lah, bergaduh, bercerai-berai, suami isteri. Kalau kita tanya kenapa bunuh diri? Oh, masalah stres, masalah kewangan. Adakah itu jawapan yang paling ampuh sekali? Jawapan sebenar masalah iman tuan-tuan. Kalau nak cerita stres, memang dunia ni memang tempat stres dah. Dunia ni semua tempat stres. Mana ada orang tak stres? Pernah tuan-tuan jumpa selama hidup ada orang cakap, saya ni dah hidup 50 tahun, Alhamdulillah sampai sekarang saya tak pernah ada masalah. Ada ke orang cakap macam tu? Selama saya hidup ni saya memang tak ada problem, tak ada masalah. Kalau dia cakap macam tu tuan-tuan, percayalah dia tengah bermasalah. Yang nama hidup di dunia ni memang medan ujian. Kalau kata masalah kewangan sampai bunuh diri, tuan-tuan pernah dengar tak cerita orang kaya bunuh diri? Ada tak kes orang kaya bunuh diri? Ada. Artis-artis yang berada di puncak, masyhur, duit, bunuh diri? Ada.
Jadi tadi kata sebab miskin bunuh diri. Itu kata iman. Masa PKP tuan-tuan, saya pernah terima satu mesej daripada seorang perempuan, tak kenal pun, tapi di Facebook dia mesej. Ceritanya nak bunuh diri. Itu pertama kali pengalaman saya. Saya nak bunuh diri ustaz, saya dah tak tahan dengan kehidupan bla 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 bla. Mengeletar kita baca, kita takkan nak main-main kot mesej pasal bunuh diri. Tapi dah kerana suasana masa tu semua duk berita bunuh diri terjun bangunan, kita pun bahaya ni. Dia tengah murung kan, dia tengah. Jadi saya kata, cik, tolong berfikir sebagai orang yang beriman. Cik percaya tak lepas mati ada seksa kubur? Percaya tak lepas mati dalam kubur nanti malaikat akan tanya? Kalau masih percaya, fikirlah banyak kali. Bukan fikir sekali, fikirlah beribu kali. Kok nak bunuh diri ni jangan, na'udzubillah. Percaya tak kita ada akhirat, ada pada mahsyar, Allah akan panggil seorang-seorang kita bersoal siasat? Nak jawab apa lagi tuan-tuan? Macam mana kita nak counselling orang yang tengah macam tu kan? Kita kata tolong berfikir sebagai orang yang beriman. Melainkan dah dia tak percaya, tak boleh buat apa dah. Saya tak percaya akhirat mengarut. Allah pun mengarut je. Tak ada, tak hidup. Tak upaya dah lah. Dia dah hilang, dah cabut dah iman tu. Tapi kalau selagi ada iman, tolong berfikir sebagai orang beriman. Ni tuan-tuan, ya. Lailan. Ini cabaran kita. Bagaimana nak mendidik masyarakat mukmin tu lah. Di sekolah nak lahirkan pelajar cemerlang. Tak apa, pelajar cemerlang yang bukan sekadar cemerlang, mukmin. Kau nak hebat lagi, ada pula muttaqin, bertakwa kan? Beriman dan bertakwa. Jadi kempen kita mesti ke situ. Matlamat, misi visi kita mesti nak lahirkan siapa pun beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, atau di awal tadi kita sebut ada sifat kehambaan. Ada sifat kehambaan. Baik. Maka sebab itulah Isra' Mi'raj hikmah dilakukan pada waktu malam kerana nak menguji iman. Wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka ila fitnatan linnas. Memang Allah pun sebut peristiwa Isra' Mi'raj itu satu ujian yang dahsyat. Satu ujian yang dahsyat. Dan di sini juga kita dapat belajar tuan-tuan, tak semua benda boleh diselesaikan dengan akal. Memang akal ini yang menyebabkan kita manusia jadi hebat, jadi mulia berbanding makhluk yang lain. Tetapi akal mesti duduk di bawah naungan wahyu Allah. Kalau akal duduk atas, itu yang jadi Mu'tazilah. Hari ni orang panggil liberal kan, Islam liberal, mengagung-agungkan akal. Kerana Isra' Mi'raj tak boleh fikir dengan akal. Macam mana daripada Mekah ke Palestin, naik ke langit, pulang sebelum subuh, gila apa? Kalau fikir dengan akal memang gila apa? Ya ke? Takkan kot. Jangan serah pada akal, serah pada iman tadi. Bila serah pada iman, selesailah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dah settle, tak payah pening-pening, tidur boleh lena. Ini kadang tak boleh tidur, fikir macam mana Nabi Isra' Mi'raj pergi Palestin ni. Palestin tu pula pergi sembahyang ramai-ramai dengan nabi-nabi. Nabi-nabi kadang mati semua, macam mana? Naik langit satu-satu, tak ada oksigen apa semua. Dah fikir kan. Dia salah meletakkan. Dia serah pada akal. Memang peninglah tuan-tuan. Silat hari bulan boleh putih wayau. Dia jadi isim, jadi mengarut-ngarut. Serah pada iman. Allah sebut apa? La yusalu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Iman ni Allah ajar kita sampai satu tahap, ada benda yang kamu tak boleh tanya apa aku buat. Ikut je. Percaya je. La yus'al. Dalam surah apa? An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Itu tagline kita. Tagline kita sebagai hamba, tagline kita sebagai orang beriman, kami dengar, kami taat, kami dengar, kami percaya. Ya. Apa sahaja yang datang daripada Allah Rasul,
kita dengar, kita taat. Macam mana kita percaya Isra' Mi'raj ni tuan-tuan? Alhamdulillah bagus. Begitulah dalam Quran bukan ada satu ayat saja surah Isra' ni, ada 6,000 lebih ayat. Semua ayat-ayat Quran itu kita kena beriman macam mana kita beriman dengan Isra' Mi'raj. Kalau Isra' Mi'raj pun kita pegang percaya. Begitulah perintah-perintah, cerita-cerita apa sajalah hukum hakam yang Allah datangkan melalui Al-Quran, melalui lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sikap kita sama je, percaya. Sami'na wa ata'na, dengar dan taat, dengar dan percaya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, daripada Mekah ke Palestin. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya. Yang kami berkati sekelilingnya. Baik. Barakna, saya nak fokus kat situ. Barakna ni yang kami berkati sekelilingnya, iaitu Mekah, Palestin, termasuk Madinah, antara bumi-bumi yang kita semua maklumlah, bumi yang diberkati. Jadi orang Islam ni tuan-tuan, kita dididik dengan kalimah berkat ni kan. Barakna ni berkat lah, barakah. Mak ayah kita, orang tua-tua kita dulu selalu sangat ingatkan kita, bila kita nak kerja, dia kata, Along, biar gaji kamu sikit tapi berkat. Jangan gaji kamu banyak tapi kamu menipu orang, kamu rasuah, kamu tak apa-apa kamu buat, jangan. Kita pun tak tahu berkat tu apa kan, tapi itulah selalu dipesan-pesan. Tok-tok guru kita pun bila belajar kata biar berkat ilmu, mengaji biar berkat. Jadi kita dipasak, diasak dengan kalimah berkat ini. Benda ni orang-orang sekular tak tahu, orang-orang liberal tak tahu, sains tak boleh nak teropong apa tu berkat. Dulu ada satu peniaga, dia ni majulah perniagaan dia. Lepas tu adalah kawan-kawan, barangkali ustaz-ustaz macam ingatkan dia, kalau dah maju ni bersedekahlah kan, supaya rezeki kita berkat. Dia kata, apa berkat-berkat? Ingat bil elektrik, bil air saya dibayar dengan berkat ke? Dia kata. Oi, macam tu pula ayat dia kan. Kita kata bila ada rezeki Allah bagi pulangan, sedekah, infak, wakaf supaya rezeki kita bertambah berkat. Dia boleh jawab, apa ingat saya bayar bil api, bil air dengan berkat ke? Oh, ni masalah macam tu. Jadi ulama kata berkat ni apa? Berkat ni ialah ziyadatul khair. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dalam hidup kita. Mana hidup tu insya-Allah ke arah kebaikan, makin baik, itu tanda berkat. Kalau kita dalam majlis ilmu, menuntut ilmu, nak berkat, salah satu kunci utamanya dipanggil adab. Jaga adab dalam majlis ilmu. Itu semua jalan-jalan nak membawa kepada berkat. Rezeki kita, gaji kita, berkat ke tak berkat? Tengok macam mana kita salurkan. Kalau boleh menyimpan, bagi mak ayah sikit, boleh masuk tabung anak yatim, boleh bantu kerja-kerja dakwah. Duit tu habis pada tempat-tempat yang elok, itu tanda rezeki kita berkat. Tapi kalau duit tu pun kita tak tahu ke mana pergi entah, dikicai-kicai habis macam tu saja, maka risau sudah ditarik keberkatan. Masa kita tuan-tuan, masa satu hari 24 jam, masa kita ni berkat ke tak? Ada orang boleh hafal surah Al-Mulk contoh kan, boleh hafal, maknanya masa dia ada berkat. Alhamdulillah. Kita kadang-kadang dibazirkan masa begitu saja. Ini barakna. Jadi kita pesan pada anak-anak, macam mana orang tua-tua pesan pada kita, Along, Angah, mencari rezeki itu bukan dikejar jumlahnya sahaja, gajinya saja, tapi kejar juga barakah. Jangan dikejar jumlahnya saja, tapi dikejar barakahnya. Barakah. Anak kita pun tak faham apa tu barakah, macam mana kita tak faham dulu, tapi itulah didikan dia. Lama-lama insya-Allah Allah bagi. Barakah. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad. Min ni dalam bahasa Arab dipanggil min tab'idiyah, sebahagian, tak habis pun tuan-tuan, sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Macam mana Nabi naik ke langit, Nabi bercerita antara satu lapis langit ke satu lapis langit jaraknya lebih kurang 500 tahun perjalanan.
bagaimana melihat bintang-bintang yang saiznya lebih besar daripada matahari, jumlah bintang yang 10 kali ganda lebih banyak daripada pasir-pasir yang ada di bumi. Itu semua min ayatina. Allah pamerkan kepada Nabi tengok syurga, neraka dan macam-macam tamsil yang diperlihatkan, dengan kisah masyitah, dengan kisah orang hempuk kepala sampai pecah, sampai tu lagi hempuk lagi. Allah nak tunjuk, hey Muhammad, apa yang kamu tempuh ketika menyampaikan dakwah di Mekah, iyalah betul isteri kamu mati, Abu Talib mati kan masa tu, dakwah semakin ditekan, sahabat diseksa. Allah nak tunjuk tu semua kecil je. Kamu tengok aku punya khazanah ni, tengok aku punya kerajaan ni, tengok. Ya. Nah, sebab tu Isra' Mi'raj ni sebenarnya pakej percutian yang Allah beri kepada Nabi. Hadiah istimewa Allah beri kepada Nabi setelah hampir 10 tahun, 11 tahun menyampaikan dakwah dengan macam-macam tekanan yang dahsyat. Dan tahun itu kita tahu dalam sejarah disebut tahun sedih kan? Nabi sangat bersedih. Kematian Siti Khadijah, ya, kematian Abu Talib yang banyak membantu perjuangan. Nabi atas kapasiti manusia ada perasaan sedih. Nabi bukan malaikat. Ya, ada tekanan perasaan, rasa ghalat, kenapalah orang kafir buat macam ni kan. Jadi Allah bawa Nabi bercuti. Itu sunnah dia rupanya macam tu ya tuan-tuan. Kita bila stres serabut ni rupanya memang kena bercuti, kena berjalan. Orang panggil healing apa sekarang ni kan. Betul lah tu. Ya. Bagi segar balik minda. Dan paling baik bukan sekadar berjalan kosong, akhirnya menerima perintah solat. Solat itulah wasta'inu bis sabri was solah. Itulah terapi jiwa, ya, yang paling ampuh sekali. Wasta'inu bis sabri was solah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan dengan jalan memperbanyakkan solat. Ya. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang amat mendengar lagi amat melihat. Bahasa Allah lembut je. Kamu tak nak percaya Isra' Mi'raj ni tak apa. Aku mendengar, aku melihat. Aku dengar apa yang kamu kata, apa yang kamu kutuk, apa yang kamu duk main-mainkan peristiwa Isra' Mi'raj. Kamu kata Muhammad gila. Memang Isra' Mi'raj ni menjadi peluru yang dahsyat digunakan oleh orang kafir tuan-tuan. Memang mereka serang sungguh-sungguh. Kalau selama ni korang tak percaya Nabi Muhammad gila, ni di Isra' Mi'raj ni confirm gila. Mana boleh pergi Palestin, naik ke langit, ini dah meracau-racau ni. Muhammad dah isim dah. Ya, dah tak betul dah, majnun. Memang Nabi kena kau-kau tuan-tuan, kena serang kan. Jadi Allah kata tak apa. Innahu huwas samiul basir. Aku mendengar dan aku melihat setiap gerak-geri kamu, setiap perkataan kamu, setiap pendustaan kamu, setiap kekufuran kamu, apa juga perancangan-perancangan jahat kamu nak menyekat dakwah, aku mendengar dan aku melihat. Bahasanya macam lembut tapi gerun kan. Innahu huwas samiul basir, ya. Innahu huwas samiul basir. Habis. Jadi begitulah tuan-tuan untuk ulang kaji kita pada malam ini, ya, berkenaan Isra'. Ini Isra' je, wal Mi'raj belum masuk lagi. Kalau Mi'raj dalilnya bukan dalam surah Al-Isra'. Mi'raj, dalil Mi'raj dia ada dalam surah, antaranya surah An-Najmi. Dia berbeza pula. Ya, surah An-Najmi antaranya kita boleh lihat pada ayat 13-14. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Ada kalimah Sidratil Muntaha. Itu semua cerita-cerita Mi'raj lah. Bahkan dalam Quran ada satu surah, apa ke namanya? Surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij tu Mi'raj lah, dia jamak daripada Mi'raj, tangga-tangga. A'raja. Jadi tangga-tangga, Nabi naik macam tangga, lift naik ke atas pula. Burak takat dunia je. Hak burak tadi tu daripada Mekah ke Palestin, zoom. Itu sampai situ naik pula Mi'raj, satu tangga. Kalau kita baca tafsir surah Al-Ma'arij tu, kita akan jumpa betapa lajunya tangga tu yang digunakan oleh malaikat untuk naik turun, ya, membawa segala arahan Allah, urusan-urusan, membawa amal kita naik ke langit apa semua. Dia ada tangga dia, lift dia. Itu dipanggil Ma'arij, Mi'raj.
Ya, yang 50,000 tahun perjalanan kalau kita manusia nak naik ke atas, malaikat hanya menempuh dalam masa 1 hari je, ataupun sepantah yang Mi'raj. Ya. Jadi semua itu sebenarnya min ayatina tadilah. Min ayatina. Sebab tu bila Nabi dah naik ke atas, Nabi tengok ke bawah, tengok bumi, Nabi kata, aku melihat bumi seperti burtuqal, seperti buah oren. Lagi atas, lagi kecil, lagi macam satu titik, satu dot je. Ya, jadi kita manusia yang berbilion-bilion atas dunia ni, kalau ditengok daripada sudut pandang atas seperti satu titik saja, macam mana kamu boleh sombong kepada Allah kan? Kita ni tak ada apa-apa. Kita je rasa gah besar. Ya, kita ni rasa macam kita ni something ya. Padahal nothing. Dunia ni kan umpama fata morgana, nampak macam ada air. Tapi bila datang dekat tak ada air. Kita macam tu lah tuan-tuan, nampak macam hebat, nampak macam dahsyat lah. Tapi sebenarnya tak ada apa kita ni. Tu konsep fata morgana tu kan. Dunia ni umpama fata morgana. Nampak je macam ada, tapi hakikatnya tidak ada kita ni. Kita hamba tadi kan. Kita tak ada apa-apa. Ya, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, sekadar itu untuk ulang kaji kita pada malam ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian tuan-tuan. Terima kasih juga kerana sudi memberi laluan untuk kita berkuliah dan berukhuwah pada malam ini. Dan untuk makluman tuan-tuan, jadual kuliah saya di Sarawak ni sekarang disusun oleh kekanda saya Dr. Hazman yang bernaung di bawah NGO Puitis. Ya, jadi setiap kali saya turun di Sarawak ni, Dr. Hazman lah yang akan susul saya pusing. Ya, di sekitar Kuching, kadang-kadang Semerahan dan seumpamanya. 3 hari ya, Jumaat, Sabtu, Ahad, esok dah balik dah. Esok dah balik dah. Jadi kalau tuan-tuan ada lebihan rezeki, sudilah kiranya untuk membantu gerak kerja NGO Puitis ni. Kita sedang usaha membina pusat pengajian di Kampung Reban Samarahan dan satu lagi di Matang. Ada orang wakaf, almarhum Ustaz Syarqawi di Matang tu dah buat dah majlis pecah tanah baru ni. Jadi banyaklah memerlukan dana. Jadi kalau tuan-tuan ada lebihan rezeki, bolehlah bantu seorang sikit. Boleh tengok dekat tabung tu ada nombor akaun dan seumpamanya, atau berhubung dengan Dr. Hazman. Kerja-kerja kebajikan pun dia orang rajin buat juga. Kerja-kerja kebajikan dan kerja-kerja dakwah pendidikan yang sedang diusahakan insya-Allah. Di Kampung Reban tu kita sedang mencari pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar yang terutamanya pelajar-pelajar susah lah untuk belajar di situ. Kita dah dapat dah tenaga pengajar orang Sarawak sebenarnya daripada Mukah, dulu belajar di Pondok Pasir Tumbuh. Kita letak di situlah untuk menjadi pembimbing kepada anak-anak pelajar kita. Kalau hak susah-susah tu insya-Allah kita usaha untuk ditaja lah. Kalau tuan-tuan ada dapat maklumat anak-anak yatim ke, asnaf dan seumpama, bolehlah kita usahakan untuk mendidik dengan ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan boleh menjadi pendakwah suatu hari nanti, menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih sekali lagi, mohon maaf di atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah